Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, kita menyambung kita punya pengajian yang terhenti semasa bulan Ramadan, kitab Qisas Al-Anbiya karangan Al-Imam Ibn Katsir. Kita masih lagi dalam bab kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Saya sambung terus lah. Kita berhenti bulan sebelum ini, kalau tuan-tuan ingat, kita menceritakan tentang bagaimana permulaan Iblis bertemu dengan Namrud. Permulaan sekali Iblis bertemu dengan Namrud. Kita dah bincang yang tu. Kemudian kali ni, lepas tu kita masuk kepada perbincangan perdebatan antara Namrud dan juga Nabi Allah Ibrahim, yang mana bila mana Namrud tanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhan kamu? Dia kata, Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Namrud, ana uhi wa yumit, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan, kan? Kemudian dia ambil dua orang pesalah ataupun tahanan penjara dia tu. Seorang dia bebaskan, dia kata ni hidup, seorang lagi dia bunuh buang, kata yang ni mati. Tengok aku boleh buat, dia kata. Bila Nabi Ibrahim tengok macam tu, Nabi Ibrahim kata ni merepek dah. Nabi Ibrahim tak kata lagu tu lah, tapi dalam Al-Quran tu kata, Nabi Ibrahim terus kata, Allah ni, Tuhan aku ni menaikkan matahari daripada timur, kan? Sekarang ni hang, kalau hang betul Tuhan, hang boleh naik daripada barat. Maka fabuhital ladzi kafar, terdiam bodoh dah. Namrud tak boleh buat apa, terdiam. Jadi antara pengajaran yang kita boleh ambil, ada perdebatan yang kita boleh teruskan, kita boleh buat. Ada perdebatan yang buang masa, ya. Ada perdebatan yang ilmiah, yang boleh mendatangkan ilmu yang beneficial, yang mendatangkan manfaat. Tafadhal, buatlah. Tapi ada perdebatan yang tak, debat pun sama, tak berubah apa-apa, tak mengubah apa-apa, maka tinggalkan. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi menyebutkan di dalam kitab dia Madza Khasirul Alam bil Hintatil Muslimin, dalam bab yang awal sekali, dia mengatakan antara punca keruntuhan Kristian adalah tradisi-tradisi perdebatan yang melampau. Debat ada masanya bagus, tapi ada masanya memang macam seperti mana disebutkan Al-Imam Ghazali, disebutkan oleh Ibn Taymiyah juga. Kalau ada masanya tak usah, tak bermanfaat, tak menguntungkan apa-apa, tinggalkan. Kata Maulana Abu Hasan, masa tu masyarakat Kristian dia pun sibuk setiap malam berdebat, dan setiap masjid depa punya gereja lah berdebat, sampai akhirnya masjid itu, masjid mereka bertukar menjadi gereja. Masjid tukar menjadi gereja. Gereja mereka bertukar menjadi markas. Markas pahaman itu, markas pahaman ini, markas pahaman tu. Orang dah tak melihat sebuah gereja itu sebagai tempat ibadat. Sebaliknya ni pot orang ni pot kawasan geng ni pot kawasan geng ni. Akhirnya lama kelamaan Kristian jadi rosak. Kerana itu, tuan-tuan, kalau kita ambil pengajaran daripada agama Kristian tak dirosakkan oleh orang luar, tetapi Kristian dirosakkan oleh orang dalam sendiri. Kristian dirosakkan oleh orang agama. Orang agama lah yang merosakkan agama Kristian sendiri demi kepentingan dia. Dalam persidangan Nisia tahun 324 Masihi, berhimpun beramai-ramai seluruh ulama-ulama Kristian berbincang macam mana nak menentukan hala tuju agama Kristian ini. Akhirnya mereka daripada situlah mereka buat start Trinity dan sebagainya. Berapa banyak ulama yang bercakap benar, dinafikan hak mereka. Ulama yang ikut kehendak Raja Herodes ke masa tu, maka dapat kedudukan, dapat kelebihan. Maka akhirnya Kristian dirosakkan oleh agamawan mereka sendiri. Wa asyadduhum fi dirosakkan oleh orang-orang agama dia sendiri. Sebab tu adalah satu hadis kita dapat jumpa dalam kitab 40 hadis akhir zaman almarhum Tuan Guru Ustaz Fahmi Zamzam, kan? Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un.
ulama-ulama pada akhir zaman itu, ulama-ulama mereka pada ketika itu sejahat-jahat manusia yang ada di bawah kalungan langit bumi inilah. Min indihim takhrujul fitnah, daripada sisi mereka keluarnya fitnah, daripada mereka keluarnya fitnah, dan kepada mereka ta'un, kepada mereka fitnah itu akan kembali. Hari ini macam-macam berlaku. Saya fikir beginilah tuan-tuan, ada ketikanya kita, maaf sebab ni saya nak respon isu semasa sikit. Ada ketikanya kita melihat benda tu kemungkaran, dan benda tu memang jelas akal kita kata mungkar, dalil pun kata mungkar, tetapi disebabkan satu dua pakaian yang bersifat macam pakaian belah-belah kita mendiamkan kemungkaran tersebut, dan kita menyatakan tak ada masalah apalah benda ni. Berapa kali dah di dalam kehidupan kita ni, khususnya di Malaysia ni, banyak perkara-perkara yang jelas kebatilan dia, jelas kemungkaran, jelas kesilapan dia, tetapi kerana pakaian dia itu, nada dia itu macam geng-geng belah kita, maka kita diamkan. Ini kita akan mengulangi kesilapan Kristian dulu. Maaf sebutlah, banyak kali dah benda ni, dan akhirnya kita ni akan dilihat sebagai satu fahaman yang defensif, satu fahaman yang asal pakaian macam kita semua betul. Akhirnya fahaman yang satu lagi ni semua Islam lah. Sebenarnya kalau saya tak suka sebut fahaman-fahaman macam tu, tapi dah realiti Malaysia begitu, saya respon bila akhirnya mereka akan mendahului dan mereka akan dilihat terkehadapan. Sedangkan tuan-tuan, Al-Asy'ariyah digagaskan sebagai sebuah i'tikad yang disebut sebagai ra'du fi'li, satu fahaman akidah yang ra'du fi'li ni, feedback, dia responsif, dia respon kepada kesesatan Mu'tazilah, respon kepada hulunya Mu'tazilah, respon kepada hulunya Qadariyah dan Jabariyah dan juga Jahmiyah. Maka di sana ada ra'du fi'li, terbitnya Al-Asy'ariyah yang bersifat lebih terbitnya Al-Asy'ariyah sebagai respon kepada kesilapan, ketaksuban, kehuluan, kemelampauan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah ni. Maka di sana adanya Al-Asy'ariyah yang lebih sederhana. Di dalam fahaman Mu'tazilah misalnya fasik, apa hukum dia? Orang yang melakukan dosa besar jadi lagu mana? Tak boleh melihat Allah di hari akhirat. Banyak lagi benda-benda yang sangat keras. Qadariyah begitu, Jabariyah begitu, depa ni kontra yang besar lah. Datang Al-Asy'ariyah di tengah-tengah untuk meneruskan benda ni. Untuk orang kata apa, membawa jalan tengah. Misalnya Qadariyah dan Jabariyah, yang satu kata manusia tak buat apa-apa pun, Allah yang buat semua, manusia cuma tak ada apa. Maka yang satu lagi pula kata Allah tak buat apa pun, Allah cuma bagi markahnya, manusia buat semua. Maka dia datang Al-Asy'ariyah yang di tengah-tengah mengatakan kita buat atas keizinan Allah, kita rancang, Allah menentukan, Allah izin belum tentu Allah redha. Kadang-kadang orang curi, dia berjaya curi itu, betul, tapi izin belum tentu redha. Banyak kaedah-kaedah Al-Asy'ariyah ni yang menunjukkan dia bersederhana, dia mengutamakan dalil, an-nazar wal istidlal, kaedah awal dia itu, pemerhatian dan pendalilan. Dan juga kaedah kalau tuan buka dalam kitab-kitab Al-Asy'ariyah ni, yang nombor satu yang paling disebutkan antara yang paling awal ialah keperluan adanya naqli dan akli. Dalil-dalil hukum, dalil-dalil yang bersifat naqli yang boleh dinakalkan, Quran dan hadis, dan juga kalam ulama, dan juga akli, akal. Dan kalau berlaku pertemuan antara dalil naqli dan akli, kita mengutamakan naqli dulu berbanding akli. Berbeza dengan Mu'tazilah yang mengutamakan akli dulu berbanding naqli. Tapi hari ni tuan-tuan, kita bukan salah Al-Asy'ariyah tak salah langsung. Jasa dia sangat besar kepada Islam. Ulama Abu Hasan Asy'ari dan ramai tokoh-tokoh Al-Asy'ariyah berjasa sangat besar kepada Islam. Tokoh-tokoh besar Mu'tazilah, Al-Ghazali misalnya, Ibn Fura, Jurjani, tokoh-tokoh besar, Faraini. Tetapi hari ini tuan-tuan, dalam zaman kita ni, kita memakai nama tersebut tanpa, kadang-kadang kita tak tahu mana pun kita duk pakai tu ya. Lepas tu kita buat amalan-amalan yang mengundang kritikan, yang jelas bersalahan. Kemudian disebabkan kita pakai nama tu, orang tak boleh kata apa kat kita. Orang yang kritik kita akan dilabel bukan-bukan. Dan akhirnya tuan-tuan, bila lama-lama manusia jadi pandai, masyarakat jadi terfikir, terdidik, kita akan ditinggalkan zaman. Percayalah tuan-tuan, kita akan ditinggalkan zaman. Orang mula akan beralih berbondong-bondong pi. Tak kita duk kata Wahabi tu, tak tahulah Wahabi betul tak, depa akan duk talapi. Depa akan lebih meriah, lebih masyhur, lebih ramai orang kat talapi. Bukan kerana depa betul kerana kita ni duk defensif sangat.
Hang buat silap apa pun tak apa ni belah kita. Hang kadang-kadang benda ni salah ni salah. Tak apa. Depa ni tak betul, depa ni Wahabi. Tuan-tuan percayalah cakap saya tuan-tuan ni tahun 2022. 2030 kita akan ditinggalkan zaman di Malaysia lah. Sedangkan tidak ada salah pada Asy'ariyah itu. Asy'ariyah tak pernah menganjurkan benda-benda yang macam tu. Kalau tuan-tuan faham maksud saya lah, 1-2 video 2-3 hari ni. Ya. Dan kita memilih untuk tak kata apa. Tak pernah tok guru pondok anjur pergi buat benda-benda pelik-pelik pun. Kan? Tak pernah kita jumpa dengar pun. Tetapi hari ni bila kita buat ritual yang pelik-pelik, kita akan menisbahkan ni kita Asy'ariyah, depa Wahabi duk kata apa. Akhirnya orang akan berbondong-bondong pergi kat telah belah sana tu. Ya, saya tak nak sebut sebab ni dalam kuliah tuan, minta maaf, tapi saya jadi geram ke mana tu. Sebab saya fikir benda ni akhirnya backfire ataupun kesan buruk tu orang akan label kat Asy'ariyah yang tidak bersalah ni. Tok Asy'ariyah yang besar-besar tak pernah suruh benda pelik-pelik ni. Hari ni bila kita pakai 1-2 pakaian sufi dan sebagainya, lepas tu kita buat benda pelik-pelik, seolah-olah dihalalkan benda tu. Akhirnya orang kata kat kita, orang kata tengok muka bawa Asy'ariyah ni bawa khurafat. Tak pernah Asy'ariyah suruh khurafat tuan-tuan. Ya, bahkan menentangnya. Ya, Al-Imam Al-Ghazali antara yang awal menentang batiniyah. Awal sekali. Antara yang awal, bukan awal sekali, antara yang awal. No? Tapi hari ni tiba-tiba nampak tak? Dia jadi, minta maaf tuan-tuan, saya tak mau sebut benda ni pasal saya muda. Saya tahu bila saya sebut lagi orang akan kata. Tapi satu peringkat saya kena sebut lah benda dia jadi macam akhirnya Asy'ariyah duk tanggung ni benda ni. Orang duk kata kat kita ni. Ya. Sedangkan tidak begitu sifatnya Asy'ariyah. Orang yang memakai pakaian itu, kami Asy'ariyah, tak tahu. Saya harap benda ni tak jadi perbalahan. Tapi saya fikir asatizah Asy'ariyah kita kena bangkit dah. Kita kena beritahu yang kita ni bukan satu kelompok yang defensif, yang kita menghalalkan apa saja. Ya, kita kena kembali kepada prinsip sebenar kita. Kalau tidak kita akan ditinggalkan zaman. Percayalah, pada zaman orang maju, orang cepat, orang laju, orang nak hujat. Kalau kita masih lagi dalam cara tradisi lama, kita akan ditinggalkan. Di Malaysia lah, di tempat lain tak tahu. Saya cakap dalam konteks kita. Buka lah balik sejarah Al-Asy'ariyah macam mana Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia tegas dengan fahaman setempat masa tu. Walaupun dia berbeza peringkat awal, dia kontra. Masa tu seluruh wilayah dia Mu'tazilah. Bahkan puak teri dia sendiri Jubai tu Mu'tazilah. Tapi dia rasakan benda ni tak betul. Tak ikut betul-betul SOP pemikiran. Benda ni rasa macam canggah, benda ni rasa kuil lemah, kuil merepek, maka dia menentangnya. Berapa banyak jasa daripada dunia Islam. 2/3 ulama dunia Asy'ariyah. Kalau bukan 2/3 pun almost. Tapi memang majoriti. Tetapi hari ini dia jadi bahan ketawa orang di Facebook. Bahan ketawa orang di Facebook pasal 2-3 orang TikTokers ni menyebab dengan pakaian-pakaian begitu, ritual-ritual tertentu, amalan-amalan kata-kata tertentu menyebabkan orang nak kata kat Asy'ariyah. Padahal tak begitu pun sifatnya. Tak begitu pun sifatnya tuan-tuan. Bacalah balik Asy'ariyah punya sejarah dia, perjuangan dia, prinsip dia, kepentingan Asy'ariyah di dalam mengutamakan dalil. Yes, Asy'ariyah juga sebutkan tentang aqli, tetapi istidlal itu ada, pemerhatian itu ada, dan juga bagaimana tokoh-tokoh mereka menentang batini yang pelik-pelik ada. Bukan tidak ada. Tapi hari ini pengaruh label ini menyebabkan mati hujah. Saya pun kesilapan saya juga. Kadang saya takut. Kita tahu benda ni salah, tapi kita takut. Saya diam dengan takut. Kita kata orang kita Wahabi kan. Tapi biar pergi kat orang lah, lantak pergi kat orang lah. Pasal kita sayang Asy'ariyah ni, jasa dia kepada Islam begitu banyak. Tapi tentu kita sayang kepada Islam lebih besar. Tapi kita tak mahu fitnah itu terpalit kepada ajaran yang tak bersalah ni. Jadi kita kena sebut dah. Kita nak bagi tahu bukan begini ajarannya. Mungkin dia pakai pakaian kita, mungkin dia cakap laras macam kita, tapi mungkin dia pun silap faham. Mungkin dia bukan jahat, tapi dia mungkin silap faham. Kita luruskan sahaja, tu saja. Mungkin kadang-kadang anak muda kita hari ni dia bukan dia jahat, bukan dia niat tak elok, cuma dia mungkin salah faham. Macam baru ni yang di Gunung Jerai apa semua tu kan. Kalau dalam tulisan-tulisan tu mungkin tak salah pasal dia kata adab dan sebagainya, tapi yalah kena ada juga satu garis panduan kan. Tak apalah, kerajaan di Kedah pun dah keluarkan satu, Jabatan Agama Islam di Kedah dah keluarkan satu guideline. Kita ingat benda tu okeylah. Sebab orang perlisakan sangat. Memang Gunung Jerai itu ada unsur sejarah, memang ada. Memang ada sumbangan kepada Islam, memang tidak sejarah Syekh Khumairi kat sana. Di atas ada menara masjid, menara azan tu kan, memang ada. Cuma kita kena akui juga memang berlaku juga beberapa benda yang tak kena dengan kita di sana. Beberapa amalan khurafat kita kena mengaku juga ada. Begitulah.
Tapi tanpa kita menafikan, dia ada sumbangan sejarah dia ada dapat ulama duduk dulu, memang ada betul. Tapi kita pergi sekadar ambil pengajaran, ambil ibrah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Pertukaran langit, siang dan malam, langit dan bumi, semua ni ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Yang alladzina yazkuruna Allah, yang mengingati Allah, berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'uda, masa berdiri dia, masa duduk dia, masa berbaring dia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Doa kepada Allah, Allah tak buat semua ni sia-sia. Tengok, perhati, tengok tingginya langit Allah, tanpa tiang kita akan merasakan rendahnya diri kita. Tengok indahnya alam ini, kita akan merasa kotornya jiwa kita. Tengok luasnya muka bumi Allah ni, kita akan rasa kerdilnya kita. Itu tujuan kita mengembara, kita naik gunung, semua tu boleh kan? Bukan kita bukan satu kelompok yang larang terus, tak ada. Silakan. Dulu saya pergi Pulau Besar, rajin pergi Pulau Besar tuan-tuan. Ada kelompok yang pergi ziarah makam Sultan Arifin, Syekh Ismail. Ziarah, kita pun ziarah. Lepas tu tengok peninggalan tempat orang sebar Islam dulu di Pulau Besar ni dulu. Port dia tu, apa, Wali Songo dan sebagainya. Itu saja. Tapi ada yang hulu, memang kita tak nafi. Ada yang hulu, yang pergi ambil pasyak lomok. Memang ada kita jumpa ambil pasyak makam tu, lomok di badan, percaya pada kaifiat tertentu. Tak boleh ya. Letakkan sesuatu kaifiat tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa dalil tak boleh. Kan, mengkhususkan sesuatu fadilat tak boleh. Itu saja. Tapi kita tak melarang sampai tak boleh pergi langsung lah. Kan? Boleh, pergilah. Kata dia mengingatkan kita kepada kematian, pergilah tengok, kan? Wallahu taala alam habis boleh. Sebab pasal macam kes ya, Nabi Ibrahim pun kan. Dia rasa ada benar yang kalau boleh proceed. Kalau rasa macam benar ni tak sudah, tinggal ya benar ni. No. Zaman sekarang ni tak tahulah. Sambung untuk Helena. Baik. Maka tuan-tuan, As-Sa'di menjelaskan, minta maaf tuan-tuan. As-Sa'di bukan kata kat tuan-tuan ni dak, kata kat video ni lah. Bukan kata kat orang pun, kata kat dictionary. Saya pun silap juga. As-Sa'di menjelaskan bahawa perdebatan antara Ibrahim dengan Namrud ini terjadi pada saat Ibrahim keluar daripada api pembakarannya dengan selamat, tidak tersentuh sedikit pun oleh gelojok api yang berkobar dan dahsyat. Itulah kita dah baca itu. Siapa yang kata ni? As-Sa'di, tokoh sirah yang mengatakan, ulama sirah yang mengatakan, yang macam kita setuju bulan lepas tu, iaitu pembakaran ni berlaku, perdebatan ni berlaku masa lepas pembakaran, bukan Namrud yang bakar Nabi Ibrahim. Tapi yes, berbeza begitu tak ada masalah. Dia bukan aqidah. Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar, dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ni dia tokoh awal tabi'in, 138 Hijrah wafat dia. Di dalam Jurjani sebut dia ni disebut sebagai antara, dinilai sebagai dhaif jugalah. Al-Kamil fi Du'afa minar rijal. Zaid bin Aslam ni dia okey, cuma satu ketika siapa pi? Hamad dia cerita satu ketika aku pergi Madinah, orang duk bercakap tentang Zaid bin Aslam ni, dia kata. Banyak orang duk bercakap pasal dia. Jadi dia pun tanya orang Madinah, pasal apa ni? Apa kes dengan Zaid bin Aslam ni? Dia bagus. Maka kata orang-orang pandai di Madinah ni, tak salah kata Abdullah bin Umar masa tu kata, Zaid bin Aslam ni okey, cuma dia ni suka yafsirul Quran bi ru'yati. Dia suka tafsirkan Quran ikut kepala dia sendiri. Yang lain dia okey, cuma hak tu dia sikit macam tu. Okey, jadi cerita ni Abdul Razak ambil riwayat daripada Muammar, ambil pada Zaid bin Aslam. Jadi Zaid bin Aslam cerita. Dia berhenti dekat tu ya. Dia berhenti dekat tu saja. Maka tak tahu Zaid bin Aslam ni ambil kat siapa. Okey, mungkin dia ambil kepada beberapa orang tokoh Yahudi yang masuk Islam, mungkin dia dalam riwayat lama, Allah Taala alam. Tapi Zaid bin Aslam cerita bahawa pernah satu ketika Namrud mengadakan jamuan makan. Jamuan makan ni dalam tafsir ni masa peristiwa debat malam tu lah, yang Nabi Ibrahim dengan Namrud ni. Okey. Namrud buat jamuan makan, tuan-tuan buat tadi kan. Saya tak sempat mai ada program. Ramai buat hari ni. Namrud mengadakan jamuan makan. Ramai orang yang datang kepadanya untuk makan-makan. Ibrahim termasuk orang yang diundang dalam jamuan makan bersama itu. Ibrahim tidak pernah berkumpul dengan raja kecuali pada hari itu saja. Okay? Iaitulah hari yang mana terjadinya perdebatan antara dirinya dan raja. Itu hari itu perdebatan itu. Baik. Maka bila mana berlaku perdebatan itu kan Nabi Ibrahim kerah mempertahankan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay?
Maka apa kesan dia? Apa kesan dia? Tidak seperti sikapnya terhadap orang-orang yang diberi makanan. Raja Namrud tidak memberi makan kepada Ibrahim, bahkan dia keluar daripadanya tanpa membawa makanan sedikit pun. Maka Zaid bin Aslam cerita ni, maka semua orang pakat dapat oleh bungkuih tapau. Maknanya Namrud ni dia adalah satu raja yang besar. Dia Mujahid mengatakan antara 4 raja besar dunia ni salah seorangnya Namrud. Dia kaya, dia pandai, dia bijak, kerajaan dia hebat, tetapi dia akan ensure rakyat dia tak begitu tinggi taraf hidup. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Walaupun dia kaya, dia hebat, ketamadunan dia gemilang, Namrud ni Mesopotamia kan, tetapi dia akan ensure tahap akademik, tahap pendidikan, tahap pemikiran rakyat dia rendah. Lagi bodoh lagi bagus. Sebab revolusi takkan berlaku, orang takkan petikai dia, orang akan terima apa saja. Maka dia akan pastikan rakyat dia susah. Bila susah, mudah untuk dia gula-gulakan rakyat dia. Macam kes ni, dia buat jamuan, bagus lah kan, tuanku buat makan, bagus. Orang lupa bertanya berapa bajet dikeluarkan untuk dia tiap tahun, ya? Berapa banyak yang dia spend, berapa banyak yang dia habiskan untuk kerabat dia. Orang tak pernah tanya dah, asalkan dia bagi makan kat rakyat, ya? Rakyat kena susah, rakyat kena ikat perut, kapet mereka masih merah, kapet mereka masih kuning, tetapi rakyat kata terima kasih lah bagi makan. Kalau tak bagi, siapa nak bagi? Tak ada, dia tak macam mana lah kita hidup lepas ni. Itu yang berlaku daripada zaman Namrud sampai throughout the timeline lah tuan-tuan, saya rasa sampai ke zaman hari ni lah berlaku. Dia akan pastikan rakyat ni tak pandai pun tak apa, ya? Kalau dia pandai tapi dia tak boleh menilai, ya? Regardless any party lah, rakyat saya sebut secara umum, bagi saya sama ya. Baik. Maka tuan-tuan, dengan dia buat begitu, rakyat akan tergantung kepada dia. Nak makan pergi cari dia, dia ada buat jamuan boleh makan, sambut 1, 2 apa semua jadi bagus. Nak balik bagi bungkus pula, Allah tu dah cerita yang rendah punya bagusnya YB kita ni, dia main jamu makan di rumah, dengan kambing golek lah apa semua, dia balik dia bungkus bagi pula. Makan sekali tu ya kan, ya. Tetapi seluruh hidup dia susah, dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, dia tak mau fikir. Dia rasa macam kalau bukan dia, siapa lagi nak jaga? Jadi itu. Baik. Maka tuan-tuan, disebabkan Nabi Ibrahim bertegas dengan Namrud, maka dia tak dapat makanan. Ini siapa cerita? Ini bukan hadis, ni Zaid bin Aslam cerita. Kalau dalam tradisi riwayat sirah ni kita boleh kata macam mungkin dia ambil daripada beberapa tokoh Yahudi yang masuk Islam dalam zaman tabi'in. Mungkin dia baca riwayat-riwayat lama. Itu kaedah orang mufassirin, dia ambil begitu. Ya, kalau dia sampai an Rasulillah, dia marfu', dia hadis, tapi dia berhenti setakat Zaid bin Aslam, bukan sahabat ni. Dia bukan matruk, dia marfu' Nabi. Apa nama ni? Dia bukan marfu', bukan. Dia bukan mauquf sahabat. Ini dia setakat tabi'in je. Ya, baik. Tak apalah. Tapi itu beza. Ibnu Katsir di dalam bab menukilkan hadis yang berkaitan hukum, dia strict. Tetapi dalam bab menukilkan sejarah macam ni, kisah, dia linear sikit. Dia boleh ambil beberapa riwayat yang datang, dia lebih luas. Sebab atas dalil Nabi kata wa hadisu an bani Israil wala haraja. Boleh ambil cerita-cerita dia, sampaikan kisah-kisah daripada tulisan Bani Israil lama-lama, jangan risau, boleh. Tapi ada saringan dia. Baik. Maka kerana Nabi Ibrahim bertegas, maka Nabi Ibrahim keluar daripadanya tanpa membawa makanan sedikit pun, tak dapat makan. Kerana bertegas tak dapat makan. Tapi saya fikir Malaysia sekarang okey sikit kot. Daripada zaman dulu lagi keras. Dulu silap sikit pun tak boleh, kena tukar pak kerja dan sebagainya. Sekarang saya rasa lebih okey. Lebih okey saya rasa. Mungkin kita ke arah lebih okey lah kot lepas ni, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik. Okey. Ketika Ibrahim mendekati keluarganya, dia menuju kepada satu gundukan pasir, lalu mengisi kedua-dua kantung miliknya seraya mengucapkan, "Aku akan menyebokkan keluargaku jika aku tiba di tengah-tengah mereka." Setibanya di rumah keluarganya, dia terus meletakkan barang bawaannya, kemudian membaringkan diri sehingga tertidur. Ringkas cerita, esoknya dia bangun, dia melihat isteri dia masa ni Sarah sudah siap masak masakan. Sedangkan Nabi Ibrahim buat pasir dalam tu. Jadi bila dia bangun pagi, dia tengok Sarah dah masak macam-macam dah. Maka dia tanya Sarah, "Mana mai masakan semua ni?" Maka kata Sarah, "Abang balik semalam, cik perangat balik lah." Kata isterinya, "Daripada apa yang engkau bawa semalam?" Dengan demikian ketahuilah Ibrahim bahawa itu merupakan rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepadanya dan keluarganya. Itu cerita dia.
Dan ini pelik tak? Tak pelik. Nah, bagi kita pelik tak? Tak pelik. Nah, dalam Quran juga ada surah Al-Anfal. Nah, turun hidangan daripada langit. Nah, hidangan tu tuan-tuan setalam turun ni. Si ayat masuk tangan lagi. Ada ni hidangan daripada langit diturunkan. Kepada Hawariyun. Kemudian dalam Quran juga kisah Maryam dapat makanan luar musim. Kita dapat durian lah ni, okey lah, balik pulau dah jadi dah. Junjung tak lagi. Baru duk mai. Tapi Maryam dapat buah-buahan yang sepatutnya tak keluar kali ni. Dia keluar bulan depan tapi dia duk makan dah. Dan Nabi Zakaria tanya dah, siapa bagi kang buah-buah ni? Maka dia cerita rezeki daripada Allah, Allah bagi. Mana tak pelik, Allah boleh bagi rezeki, tak pelik. Baik. Okey. Maka tuan-tuan, Zaid bin Aslam menyambung. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada raja yang sombong itu, ini Namrud, malaikat yang menyuruhnya beriman kepada Allah, lalu dia menolaknya. Lalu malaikat mengajaknya untuk kali keduanya sampai ketiganya, dia tetap menolaknya. Kemudian malaikat itu pun berkata, kumpulkan semua yang boleh engkau kumpulkan dan aku akan mengumpulkan bala tenteraku. Maka Raja Namrud mengumpulkan bala tenteranya tepat pada saat matahari terbit. Kemudian Allah SWT mengirimkan, di sini dia kata nyamuk, tapi dia lalat. Sini dia kata lalat tapi dia nyamuk yang tidak terlihat oleh mereka. Nyamuk ataupun lalat itu memakan daging dan darah mereka hingga tinggal tulang belulang saja. Kemudian salah seekor nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan menetap di dalamnya selama 400 tahun. Dengan lalat itulah, dengan nyamuk itulah Allah mengazabkannya. Maksudnya masuk sekok, kita pun tahu cerita ni lah. Masuk ikut telinga dia, duk isap otak dia. Tapi dalam dia kata 400 tahun. Tak tahulah, kita kena compare dengan, kita bila berinteraksi dengan riwayat macam ni sebagai orang yang mengaji, kita ada mengaji di surau kan, kita tak boleh mendahulukan merepek semua ni, satu. Dan kita juga tak boleh mendahulukan betul mesti betul ni bila berinteraksi dengan riwayat macam ni. Kalau dengan dalil Quran, hadis, Quran, kita kena sami'na wa ata'na, macam mana pun betul tak? Al-Anfal, turun hidangan dari langit, yes betul ya. Itu kaedah. Tapi bila berinteraksi dengan kaedah yang macam ni, hujah yang macam ni, kita kena duduk tengah-tengah dulu dan kita nilai. Macam kata nyamuk ni masuk dalam otak Namrud, duk gigit di otak dia saja 400 tahun. Kita kena buka balik sejarah. Umur Namrud berapa tahun? Dalam zaman tu Mesopotamia, umat berapa tahun hidup depa? Akan normal hidup. Sebab zaman Nabi Nuh, yes, Nabi Nuh 995 tahun kan? Betul ya? Kan? Sorry, Nabi Nuh 995 ke 95? Dia jam ni. 950 kan? Dia illa khamsin kan, buang 50. 950. 950. Zaman Nabi Nuh. Jadi tu saya kata, kita kena fikir. Okey, zaman Namrud kita kaji tengok. Memang zaman tu memang dia hidup dalam era 1000 tahun, 800 tahun, jadi make sense lah. 400 tahun dia kena. Okey, tak apalah. Macam benda ni bukan akidah. Kita jangan main tu. Saya kata kita punya kaedah kita bawa ni, kita tak mau pi hulu mana-mana ni, mana-mana kelompok. Kita nilai dengan akademik, nilai dengan hujah, nilai dengan keadilan. Jika dia benar, dia benar belah mana pun dia. Jika dia salah, dia salah lah. Itu contoh dah. Baik, selesai yang tu, boleh lagi P12 lah tuan-tuan. Boleh? Jam ni P12. Baik, saya sambung. Jam tu ni tuan-tuan, lambat sikit tu, highway ada insiden ke apa tak tahu. Jam teruk kok. Berapa puluh minit di atas highway tadi. Lepas tu masuk bab yang baru. Nabi Ibrahim berhijrah ke Syria, kemudian tinggal di tanah suci, iaitu Baitul Maqdis. Dalam kitab surah lama dia kata Taiman, Taibah pun ada, Taiman pun ada. Tapi tak apa. Nabi Ibrahim berhijrah ke Syam, ke Haran, kemudian dia pergi ke Baitul Maqdis. Tapi dalam area tu berlaku krisis makanan. Kita berlaku sekarang ni. Berlaku krisis makanan dekat Baitul Maqdis, maka dia pergi Mesir sat. Selalu berlaku begitu tuan-tuan. 2 kali dalam sejarah dunia, setakat yang saya tahu lah, mungkin saya banyak kali salah, tapi setakat yang kita baca dalam Qisasul Anbiya 2 kali. Saya ulang, saya disclaimer, setakat yang kita mengaji di surau yang dalam Qisasul Anbiya 2 kali krisis makanan, yang mana kedua-duanya Mesir selamat. Satu zaman Nabi Yusuf, satu lagi zaman Nabi Ibrahim. Berlaku krisis makanan dunia yang akhirnya terpaksa orang berhijrah ke Mesir, sebab Mesir masa tu ada makanan.
Mungkin kerana delta Nile dia yang subur, mungkin kerana pemerintah dia. Tapi tak tahulah pemerintah zaman Nabi Ibrahim ni teruk di Mesir ni. Dia tak teruk, dia baik. Tapi dia womanizer sikit. Baik, kita nak cerita yang tu ni. Baik. As-Sa'di berkata Ibrahim dan Lut berangkat menuju ke Syria. Lalu Ibrahim bertemu dengan Sarah, putri Haran, yang mencela agama yang dipeluk oleh kaumnya. Lalu Ibrahim menikahinya dengan maksud agar dia tidak berubah fikiran hingga ikut memeluk agama kaumnya tersebut. Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir, namun kedudukannya gharib. Sedangkan yang masyhur adalah Sarah itu adalah putri bapa saudaranya Al-Harun yang bergaris nasab pada Haran. Baik. Tak apalah, dia cerita pasal bagaimana Nabi Ibrahim bertemu dengan Sarah. Kemudian ketika mana Nabi Ibrahim sampai ke Syam, Syria, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah akan menjadikan negeri ini, yakni Syria ataupun Syam, buat orang-orang yang hidup setelahmu. Kemudian Ibrahim melakukan penyembelihan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lagi. Lalu mai kisah yang saya nak cerita tadi tu, kisah tentang Sarah dan Raja Mesir. Para ahli kitab menceritakan tentang kisah Sarah dan Raja. Ibrahim mengatakan kepada Sarah, katakan aku saudaranya. Kemudian mereka menyebutkan mengenai pelayanan Raja kepada Hajar. Kemudian Raja tersebut memindahkan mereka dari negerinya, bukan Hajar ni, Sarah. Lalu mereka kembali ke Baitul Maqdis dengan bekalan yang berkurang. Tak apa. Baik. Siapa dia tulis macam ni? Apa? Dia bermain hadis. Abu Hurairah melanjutkan menceritakan pada satu hari, sedap sikit ni. Ketika Ibrahim bersama Sarah, tiba-tiba datang seorang penguasa yang kejam. Ini masa bila ni? Masa masuk Mesir. Raja ni, kata rakyat Mesir, dia suka kepada perempuan yang bini orang. Jadi gitu. Perempuan biasa dia suka juga, tapi dekat bini orang ni dia jadi lain macam sikit. Maka mungkin sebab dia raja, maka dia rasa macam kalau aku ambil perempuan biasa, confirm mau kat aku. Tak tercabar lah benda tu, dia kata kan. Aku kena ada satu pride yang aku boleh ambil siapa pun aku mau. Ada tak orang perangai macam tu, tuan-tuan? Ada. Benda tu kira adrenalin tak? Tak aku no. Kalau aku ambil perempuan biasa, nak darah biasa, mesti dia pakat mau kat aku. Raja mesti dia pakat nak jadikan aku menentu. Ni aku nak ambil hak orang, baru nampak champion. Saya rasa dalam benda ni, dalam tradisi zaman dulu ni ada, saya rasa benda ni. Saya kena baca lagi. Saya rasa ada benda ni. Nak menunjukkan kejantanan dia kena berani ambil hak orang punya. Baik. Begitu juga raja di Mesir ni pun. Maka Sarah ni lawa tuan-tuan. Maka Nabi Ibrahim habaq dah. Kalau orang tanya apa-apa, habaq kita dua ni adik-beradik. Kita dua ni saudara, bukan lelaki bini. Nanti ada hadis Bukhari. Hadis Bukhari, Nabi jelaskan Ibrahim tak pernah berdusta melainkan 3 keadaan. Kita akan sampai hadis tu nanti. Okey. Baik. Maka datang penguasa geng-geng apa nama ni? Apa dia? Geng-geng pegawai lah no. Pegawai kerajaan ni pi di hotel lah tempat Nabi Ibrahim duduk dengan Sarah tu, dan tanya, di sini terdapat wanita cantik ataupun tidak kan? Lalu ditanyakan kepada Ibrahim dan Sarah, siapakah wanita ini? Ibrahim menjawab, dia ialah saudara perempuanku. Lalu Ibrahim mendatangi Sarah seraya berkata, wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman selain aku dan kamu, dan orang ini bertanyakan kepadaku tentang kamu, maka aku beritahu bahawa kamu adalah saudara perempuanku, maka janganlah kamu berbohong kepadaku. Maksudnya macam ni. Nabi Ibrahim kata, lepas Nabi Ibrahim pergi habaq kat pegawai-pegawai yang tanya tu, siapa perempuan tadi saya? Nabi Ibrahim kata adik-beradik saya, saudara saya. Nabi Ibrahim tak kata kakak, Nabi Ibrahim tak kata abang, Nabi Ibrahim kata adik-beradik, saudara. Lagi kita akan bincang benda tu. Lepas tu Nabi Ibrahim masuk pergi bilik, pergi habaq kat Sarah. Sarah, tadi pegawai kerajaan tanya, pegawai raja tu lah, yang raja mau kat perempuan tu, tanya hang siapa? Aku kata hang adik-beradik aku. Adik-beradik. Sehari kalau raja tanya, kena habaq mana yang sama? Hang kena pergi buat lurih pula. Ibarat macam tu lah. So Nabi Ibrahim pergi masuk habaq pula kat bini dia. Itu cerita dia. Maka raja tak peduli juga, tetap ambil juga sebab Sarah ni segak. Maka dikirimkan utusan kepada Sarah. Ketika Sarah masuk kepadanya, dia terus menariknya dengan kuat, lalu berkata, berdoalah kepada Allah untukku, aku tidak akan mencelakaimu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan dia pun melepaskannya.
Lalu dia menarikkannya kembali dengan kuat seraya berkata, berdoalah kepada Allah untukku, aku tidak akan mencelakaimu. Selanjutnya penguasa itu memanggil sebagian dari pengawalnya dan berkata, kamu tidak membawa manusia kepadaku, tetapi kamu membawa syaitan. Ni dia bagi cara ringkas ni. Yang panjang lagi ni dihurai kat sini. Bila raja tu panggil Sarah masuk, 3 kali attempt untuk raja tu buat sesuatu yang tak elok kepada Sarah. Dan Sarah berdoa, panjang tu saya hurai terus lah. Sarah berdoa, terus raja tu kaki dia rasa lemah dan terikat, dan nafas dia rasa terhimpit. Gerd ni, gerd. Nafas dia rasa terhimpit. Tak puas. Lepas tu Sarah teringat, kalau raja ni mati, aku dengan dia seorang dalam bilik ni, aku keluar lagi tak selamat. Seluruh Mesir nanti akan cari aku dengan lelaki aku. Maka Sarah doa kepada Allah, lepaskan dia. Dia lepas. Bila lepas tuan-tuan, boleh mendapat balik, lega. Dia lari pergi pula, nak pergi pula, nak terkam lagi. Sarah doa lagi. Macam tu. Itu maksud ayat tadi ni. Baik. Ini diurai panjang lagi ni. Okey. Saya nak potong yang ni panjang. Okey. Ada yang mengatakan bahawa tidak ada seorang wanita pun setelah Hawa sampai zaman Sarah yang kecantikannya melebihi Sarah. Sangat lawa Sarah ni. Baik. Ada satu riwayat dia umai kat sini, surat berapa, yang disebutkan dalam ni, Allah buka hijab. Nabi Ibrahim boleh nampak apa yang berlaku dekat bilik raja tu, antara Sarah dengan raja tu. Ada dalam ni. Baik. Segi kita akan sampai kat ni sahaja ayat tu. Baik. Setelah Ibrahim, okey. Baik. Kemudian Sarah datang kepada Ibrahim ketika sedang mengerjakan solat. Ketika dia mengetahui kedatangannya, dia menyelesaikan solatnya dan berkata, bagaimana kabarnya? Sarah menjawab, aku telah dilindungi daripada tipu, Allah telah melindungi kita dari tipu daya orang yang zalim. Lalu dia memberikan kepadaku Hajar. Tu cerita lagi lah bila raja bagi Hajar kat dia. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Hisham Al-Bazzar berkata, kami tidak mengetahui isnadnya daripada Muhammad dari Abu Hurairah kecuali daripada Hisham. Perawi lain meriwayatkan ini sebagai mauquf. Maknanya dia berkata cerita ni berhenti dekat Abu Hurairah saja, bukan sampai kepada Nabi. Mauquf sahabat. Contoh jumpa dalam buku, dengar dalam kuliah kata hadis ni mauquf, maknanya dia berhenti setakat sahabat. Baik. Kemudian datang hadis lain, Imam Ahmad berkata daripada Ali bin Hafs, daripada Warqa bin Abu Umar Al-Yaskuri, dari Abu Zanad, dari Al-Arash. Al-Arash ni ulama besar, tapi dia ada 2 orang. Tak pasti Arash yang mana. Dari Al-Arash, dari Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, ini Imam Ahmad riwayat, Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Dan ketiga-tiganya kita dah cover dah dalam kuliah ni, iaitu ucapannya ketika mana diundang kepada Tuhan-Tuhan mereka, dan yang mana dia mengatakan inni saqim, aku sakit. Bila mana, ingat tak yang pertama tu, orang ajak Nabi Ibrahim keluar ramai-ramai, Nabi Ibrahim tak mau pergi. Nabi Ibrahim kata aku sakit. Kemudian ucapannya kepada orang kampung dia yang kita bincang bulan sebelum ni tu, Dewan Undangan Negeri, yang dia berkata anta fa'alta bi alihatina Ibrahim, wahai Ibrahim, hangkah yang buat benda ni kat Tuhan kami yang katok pecah tu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa'alahu kabiruhum hadha, yang buat tu yang besar ni, is'alhu, kan, tanyalah dia. Ini kanu yang tiqun, bukankah dia boleh cakap, kan? Itu kali kedua. Dan kali ketiga, ketika mana di Mesir, orang tanya Ibrahim, siapakah Sarah ni? Adik-beradik aku. Ulama dah bincang tuan-tuan, ketiga-tiga ni dia bukan berbohong. Kita panggil dia tauriah. Tauriah. Dan tauriah ni biasa dalam kaedah agama. Yang pertama, ini saqim, sakit. Makna sakit tu dalam kaedah fiqh pun memang ada maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Maksud lafaz itu diniatkan atas niat pelafaz, bukan lafaz itu. Kita panggil bini kita ibu, bukan kita mengatakan dia mak kita. Bini kita panggil Pahang, kita bukan kata dia tu bapa kita. Dulu tersebar dekat WhatsApp, jangan panggil isteri ibu, umi, mak, kan, nanti dia jadi apa? Zihar lah, jadi hukum, jadi jatuh talak. Tak berlaku begitu tuan-tuan, tak berlaku begitu. Baik. Diniatkan atas maksud pelafaz, bukan atas lafaz itu. Jadi
Dan Nabi Ibrahim kata, inni saqim, aku sakit. Kata ulama yang nak memurnikan nama Rasul kita ni, sakit kepala dengan perangai hampa ni. Tu orang putih kata I am sick kan. Sakit dengan hampa ni, dia pergi sembah patung lah, apa benda aku sakit. Tu mana sakit. Dia tak kata inni ash'uru bi alamin, aku rasa pedih fi badani, dekat badan aku. Dah saqim, aku sakit kan. Maknanya kata ulama ada dua tauriah lah, sakit dengan perangai hampa ni. Satu. Yang kedua, fa'alahu kabiruhum hadza, tu yang buat tu yang besar ni. Yang ni pun saya menarik juga yang ni, tauriah. Kita buka dalam kitab tafsir dan kitab-kitab sirah, dalam ni tak ada. Tapi saya jumpa Ibnu Athir, masa Nabi Ibrahim kata yang buat tu yang besar ni, saya tunjuk tuan-tuan dalam ni dia tunjuk. Ini pun baru juga ni. Bila orang tanya Nabi Ibrahim, hangkah yang buat kepada Tuhan kami semua ni, hak yang jatuh ni, tinggal hak besar saja tak jatuh kan. Maka Nabi Ibrahim kata, yang buat tu yang ni. Tuan-tuan ni tunjuk contoh, bukan saya kata yang ni. Yang buat tu yang ni. Tunjuk tu tuan-tuan, dia tunjuk dengan jari ni. Saya tunjuk dengan kamera tak nampak. Kan masa situasi dia, hangkah yang buat kat Tuhan kami yang runtuh semua ni, dia kata apa? Yang buat tu yang besar ni. Kan? Cuba tanya dia. Tauriah ni maknanya apa? Betul tak? Betul ni. Dia nak kata jari ni yang buat. Tuan-tuan faham tak? Dan benda ni tuan-tuan memang diguna pakai. Saya tunjuk 2-3 contoh yang lain dalam agama, dalam sirah. Yang buat tu yang ni. Jadi depa faham Nabi Ibrahim tunjuk berhala tu, tapi Nabi Ibrahim nak bagi tahu jari ni jariku yang buat. Tanya dia. Macam tu. Dan benda ni berlaku dalam sirah, berlaku. Antaranya siapa? Yahya bin Ma'in. Masa tragedi mihnah khalqil Quran itu. Kan Mu'tazilah suruh semua ulama mengaku Quran adalah makhluk. Quran adalah makhluk. Imam Ahmad dengan tegas mengatakan Quran bukan makhluk. Quran kalamullah. Tapi Yahya bin Ma'in dia kata apa? Zabur, Taurat, Injil, Quran. 4 ni makhluk. Dia kata begitu. Maka dia terlepas. Tauriah. Padahal maksudnya adalah 4 ni. Jari ni makhluk. Jari ni makhluk. Sama ada kaedah dah yang Nabi Ibrahim tadi, sama. Seorang lagi siapa? Raja Najasyi. Najasyi kan yang orang Islam pergi hijrah di Habsyah saat kan. Tuan-tuan baca sirah dia. Orang-orang di Habsyah ni serang dia dah. Pasal kata dia ni nampak tak ikut Islam, tak ikut Kristian dah, dia ikut Islam. Maka masa tu dalam sirah sebut, tuan-tuan buka dalam Syiar Alamun Nubala, jilid 1, sahabat last sekali, itu Najasyi. Raja Najasyi ada keratan Quran. Keratan Quran tak habis ke masa tu kan. Keratan ayat-ayat Quran dia simpan dalam jubah dia. Macam ni jubah dia kan, jubah raja. Dia simpan dalam jubah dia. Simpan tu. Maka rakyat dah main petikai dah. Tuanku ni tengok sejak orang Islam ada Mekah ni, tuanku nampak duk rapat dengan depa dia, kau tuanku ikut ajaran depa. Tuanku tahu tak depa ni kata Isa tu manusia biasa, bukan anak Tuhan. Duk marah dia. Ya. Maka Raja Najasyi kata, hampa faham macam mana? Najasyi tanya kepada rakyat dia, apa faham macam mana? Maka dia katalah, kita faham Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia ialah manusia yang ada human nature dan divine nature simultaneously. Ada nature manusia, ada nature ketuhanan. Macam tu trigonometry dah apa dah? Trinity. Contoh tu lah. Maka bila dengar tu semua, maka Raja Najasyi kata, kami pun faham yang ni lah. Macam tu. Dia tanya, apa faham lagu mana? Dia pun contoh lah. Contoh Kristian ni lah. Maka Najasyi sambung, beta pun faham yang ni lah. Dia buat begitu. Yang Taurah dia apa? Dia faham bukan faham yang mereka ni faham. Faham yang ni. Yang Quran dia selit dalam jubah dia tu. Beta faham yang ni lah. Maksudnya Quran tu. Mana Najasyi ikut Islam. Bukan yang Kristian kata tu. Yang ni lah. Ni tu dia tunjuk yang tu. Tapi kita orang awam ni tak boleh buat helah apa saja. Kita kata ni Taurah. Kuliah belajar malam tu boleh buat. Tak. Orang mungkin ulama yang dah sampai satu level, mungkin dia faham makna Taurah sebenar. Kita mungkin kita tahu istilah saja. Mungkin dalam kaedah kita nak menyelamatkan orang. Orang nak main rogol perempuan mana-mana, perempuan tu lari menyorok rumah kita. Masa kita pun boleh buat lah. Kan? Bukan bohong sunat, dia lebih daripada macam tu lah. Ni kita tak boleh bohong ni. Ada perempuan masuk tani. Tak ada, tak boleh pula kan. Macam tu lah. Begitulah kaedah dia. Tapi tak boleh semena-mena hanya orang pekat dia guna alasan tu. Nanti dia jadi
memperalatkan agama. No? Baik. Clear dah tuan-tuan, masuk Tauriah tu. Dan dalam perang pula dia ada kaedah yang lain pula, kaedah tipu daya pula. Dalam perang memang boleh kaedah tipu daya. Banyak kali tuan-tuan perang Qadisiyah. Kan tuan-tuan baca sejarah perang Qadisiyah. Panglima kita Qa' bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa tokoh yang lain. Cerdik dia apa? Tak silap saya idea ni Qa' bin Amr yang buat. Bila mana tentera Iran, tentera Parsi buat keluar gajah tok Mia besar-besar kan. Bila giah yang besar ni tak boleh makan cekak tuan, orang Islam ni. Kita ada kuda biasa-biasa, unta tu ya. Depa Parsi bawa pula gajah. Akhirnya panglima Islam kata kalau ni kita make up sikit, kita tukar sikit body kit kita punya kuda ni, bagi lower sikit ke mana kan. Apa nama ni, tengok yang jadi mana. Maka esoknya depa make up kuda tu, saya serah sebut. Kuda ni depa conteng. Bukanlah conteng, dia bawa airbrush tau. Dia orang macam tu, bagi nampak gerol sikit. Mungkin badan kuda muka harimau, mungkin lagu tu lah kot. Tak tahu sirah tak sebut lagu mana kan. Tapi make up sikit, bagi nampak pelik sikit. Keluar ke medan perang tuan-tuan, gajah pening. Gajah tu menentang apa ni? Gajah patah balik ke tu ya. Gajah jadi unconscious, dia takut. Tak tahulah lagu mana dia make up kuda tu kan tuan-tuan kan. Sampai jadi lagu tu. Maknanya dalam perang boleh. Satu dua tipu daya boleh. Tapi hari ni kadang-kadang orang dia salah faham mana tu. Saya pernah jumpa, ni kisah benar. Kisah benar yang berlaku atas saya sendiri. Dan saya cerita. Kena azan? Kena azan ke macam mana? Terus saya nak tutup cerita tu, saya takut apa nama ni. Oi, bagus yang bawah ni, 3 bunyi. Baik. Okey. Boleh kan ni? Apa nama ni? Saya teringat saya kuliah di mana punya? Satu tempat baru-baru ni lah. Saya duduk kuliah lagu ni lah. Orang tu orang luar kono. Tak tahu orang bangsa Islam lah, bangsa apa, bukan orang Malaysia. Selalu kuliah tu kami mulakan mengaji Quran dulu, tapi malam tu tak mengaji. Pasal saya ada kena pergi sekolah cepat, ada program rumah terbuka. Jadi saya minta kebenaran kan, malam tu kita skip saat mengaji. Tapi kuliah jalan macam biasa. Kalau kita mengaji lagi kuliah tak cepat. Dia marah kat saya kot, dia baca Quran punya kuat depan ni. Lepas saya betul-betul darah, kita nak kuliah pun tak boleh. Saya pula muda lah, saya umur 40 50 saya nak terkah kan. Kalau jenis saya ni ustaz-ustaz, saya terkah dah saya rasa kan. Kita ni lembut sikit, tak berani senyum lah, tapi geram nak cakap apa tak boleh, dia baca punya kuat. Salah kali kot tu, tak betul kaedah tu. Adab salah. Cerita tadi ni yang kata perang ni cerita betul. Ni pengajaran kat kita juga. Ni bukan cerita kosong. Tu ustaz dia macam cerita goreng dah ni tak goreng, ni cerita pengajaran. Saya tak suka goreng-goreng ni. Ni cerita pengajaran kepada kita. Kalau berlaku kat tuan-tuan kena cegah benda ni. Zaman saya universiti dulu, members dia ni aktif dengan politik universiti. Siapa alumni UAA tahu kan. Dia ada satu kelompok yang ni, saya kelompok ni sama lah, Yulim pun sama kan. Jadi ni cerita, wallahi cerita betul ni. Saya duduk dengan kawan saya cerita. Satu tahun tu, satu musim tu, tahun bila tak mahu tak ingat. Kubu parti member saya ni, bukan parti tu, tuan-tuan tahu lah kan. Bukan parti, dia punya tu lah, kelompok dia tu. Dia punya, kita panggil apa kalau pilihan raya besar ni, pondok panah macam tu lah. Kena reban ni, habis lain. Tak apa, saya memang tak minat politik langsung. Dia dalam universiti tak minat, dalam luar universiti pun saya tak minat. Tapi saya minat politik pentadbiran. Saya tak minat politik parti, saya tak minat. Jadi seronok pentadbiran ni, kita boleh hantam dua-dua, kita boleh puji dua-dua. Kita tak terikat ke mana-mana. Baik. Maka pondok depan ni relai. Teruk. Lepas tu viral lah dalam grup Facebook apa semua ni. Politik lah cara matang, janganlah dia perlai pondok orang apa semua ni. Tak apa. Lepas tu tuan-tuan, lepas habis pilihan raya tu, saya sembang dia hati ke hati sembang ni, kemudian dia cerita kat saya. Dia kata, nak tahu tak, pondok tu kami perlai sendiri. Pondok tu kami perlai sendiri. Pondok kami tu bukan musuh main perlai. Dia kata tak kena cara hang ni. Dia pakai kaedah ni, ada hadis kan, perang tu tipu daya, betul? Kan dalam perang kan kita boleh tipu daya. Saya kata itu perang. Itu harbu, perang yang perang qital. Hang mana boleh hang nak tayah kepada yang pilihan raya kepada perang, lepas tu hang boleh pakai hadis tu hang pasang
Hang boleh menghalalkan apa saja tindakan yang salah dengan kata ni tipu daya. Saya takut di peringkat nasional ada pahaman macam tu. Maka akhirnya tuan-tuan, fitnah akan senang orang buat. Orang dengan alasan ada hadis boleh tipu daya. Kita kan sedang perang pilihan raya ni. Kacau tuan-tuan. Saya tanya, kenapa ni? Kenapa kan? Saya ingat, saya kata hang melawak tak? Betul. Dengan begitu serius dia kata tak? Betul memang. Betul nakib kata. Nakib kata boleh. Tak betul saya tak boleh. Mana boleh kita qiyah kepada perang kita dengan pilihan raya kita kampus kecil-kecil. Pakai hadis apa nama ni, apa hadis tu saya ingat apa, al-harbu kaidan tu atau kamu kau perang tu tipu daya yang boleh. Lepas tu kita boleh menghalalkan tindakan kita ni tipu daya agar dengan kita runtuhkan pondok kita sendiri. Orang akan kesian, orang akan hantar parti belah sana, padahal kita runtuh sendiri. Salah tu tuan. Mudah-mudahan tak berlaku di peringkat nasional. Mudah-mudahan benda ni berlaku di peringkat universiti saja. Dan mereka pun mungkin mereka dah grad, mereka dah baca pula tafsir, syarah semua, tak buat dah. Kalau benda ni berlaku peringkat nasional dan kalau lah benda ni diamalkan oleh sebahagian besar, sebahagian ahli politik kita, sebab saya tak tahu, saya tak masuk politik, kita kena ubah dah, tak boleh. Yang tu baru jual agama betul-betul. Nah, wallahu taala alam tuan-tuan. Nah, bulan depan saya fikir kita sambung terus kepada kisah Nabi Ismail lah dengan Mekah, no? Oh jaya sini. Nah, kisah Nabi Ismail dengan pembangunan Mekah tak banyak pun dan banyak kebanyakan tuan-tuan tahu. Lepas tu saya ingat kita nak pergi lah kepada Nabi Allah Lut. Masa kisah Nabi Lut pun menarik juga, panjang juga. Ya, kisah kaum Lut. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.